Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan menyambungkan lagi sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 1 untuk bab 3 iaitu zaman prasejarah. Okey, pada kelas yang lalu kita dah lihat mengenai maksud zaman prasejarah. Baik, pada hari ini kita akan sambung lagi bagi subtopik 3.2 lokasi zaman prasejarah dunia dan juga 3.3 ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda berada di dalam keadaan yang baiklah untuk meneruskan pembelajaran kita ini. Sebelum tu sila buka buku teks anda pada muka surat 48. Okey. Sebelum itulah kita tengoklah apa yang dikatakan dengan lokasi zaman prasejarah dunia ni. Okey, zaman prasejarah ni dia berlaku seluruh dunia. Kewujudan dia ni diketahui melalui penemuan tinggalan manusia. Tinggalan manusia sama ada artifak ataupun ekofak. Apa dia ekofak ni? Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu bawah sekali. Ekofak ni adalah bukti tinggalan data arkeologi yang menjadi petunjuk wujudnya kegiatan budaya manusia di suatu kawasan. Contohnya macam bekas pembakaran, contohnya debunga tumbuhan ataupun sisa kerang ataupun arang ataupun tulang binatang. Itu yang dikatakan dengan ekofak. Okey, kita tengok yang kedua ini. Lokasi prasejarah ini wujud di dua kawasan, iaitu di kawasan terdedah seperti di lembah sungai dan juga kawasan tertutup di gua. Dia lebih tertumpu kepada dua kawasan, iaitu lembah sungai dan juga kawasan tertutup. Contohnya macam gua. Okey, kita tengok yang ketiga ini. Dapat ditentukan kewujudan sama ada di darat ataupun di dalam air. Okey, fungsi lokasi dan tapak antaranya sebagai pertempatan perkuburan, bandar, kawasan pemburuan ataupun pembuatan alatan batu. Itu antara salah satu cara diketahuinya lokasi zaman prasejarah di dunia. Dan yang terakhir, lokasi dan tapak zaman prasejarah ni dia telah menjadi dan telah diiktiraf sebagai kawasan-kawasan yang kawasan bersejarah lah, yang diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu UNESCO. Okey, masih lagi pada muka surat 48 dan juga 49. Ini kamu boleh tengok muka surat 48 dan 49 ni. Okey, kalau kamu tengok di tengah-tengah ini adalah peta sebahagian daripada peta dunia lah, senang cerita. Okey, peta ni dia menunjukkan lokasi zaman prasejarah di seluruh dunia, prasejarah yang berlaku di seluruh dunia. Okey, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, contoh ni kamu boleh baca lah ni sebenarnya, ni tak perlu cikgu terangkan. Okey, contohlah cikgu katakan Stonehenge di Britain. Kadang-kadang soalan tu keluar, dia tanya, dia bagi suruh padankan. Contohnya Stonehenge. Okey, negara dia apa? Britain contoh kan. Tu kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Dan ada juga soalan kadang-kadang dia tanya, contohnya kalau gua Chauvet di Perancis, contohnya apa dia yang dapat dikaitkan dengan penemuan lukisan di dalam gua di Chauvet di Perancis. Jadi kita kena tahulah, iaitu dia membuktikan pelibatan masyarakat prasejarah dalam aktiviti memburu binatang. Contohnya macam tu. Jadi kamu boleh bacalah ni. Ni ada di
Ada beberapa lah lokasi prasejarah di dunia. Di Gua Chauvet Perancis, nampak ni. Di Altamira di Spanyol, apa dia bukti ditemukan benda apa, zaman bila. Di Catalhuyuk Turki, di Göbekli Tepe Turki, Şarkı Sokta Iran, Zhaokaudian China, Bhimbetka India dan Stone Age di Britain. Ni jadi kamu boleh baca. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Gambar ni pun main peranan. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk gambar dan ditanya apa nama dan dia punya negara. Okey, seterusnya, lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Tadi cerita dia di dunia. Ni di Asia Tenggara. Okey, kat Asia Tenggara ni yang kita duduk sekarang ni, banyak sangat tempat zaman prasejarah yang membuktikan orang kata apa, tinggalan-tinggalan manusia purba dahulu kala. Jadi ini pun kamu kena tahu. Kadang-kadang dia ada tanya dalam soalan. Ni ada beberapa lah ni. Contohnya di Thailand. Di Thailand ada apa? Ada Ban Chiang. Ni merupakan tapak zaman Neolitik. Jadi kamu kena tahulah zaman Neolitik, zaman logam. Ni kamu boleh baca. Di Malaysia kita ada Lenggong Malaysia. Kadang-kadang ada soalan tu ditanya. Contohnya, berikan nama rangka yang telah ditemukan di Gua Lenggong. Jadi apa dia? Jadi kamu kena tahulah. Perak Man. Jadi ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Kadang-kadang soalan tu dia minta kita untuk senaraikan nama kawasan ataupun lokasi zaman prasejarah ini. Jadi ini kamu boleh baca. Ni pada buku teks kamu, muka surat 50 dan juga 51. Ni kamu boleh tengok ni. Ni sama je dengan buku teks kamu cikgu ambil. Tapi ini tertumpu di bahagian Asia Tenggara. Asia Tenggara kita ada apa? Kita ada Indonesia, kita ada Malaysia, kita ada Myanmar, kita ada Laos, kita ada Thailand, Kemboja, Vietnam, Filipina. Ni kamu boleh bacalah. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Kalau cikgu nak terang satu-satu ni pun sama juga. Okey, seterusnya. Sila lihat muka surat 52. Okey, kita masuk 3.3. Ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, zaman prasejarah ni memperlihatkan kehidupan manusia dengan ciri-ciri tertentu. Jadi ciri-ciri yang paling menonjol dapat dilihat contohnya dalam kediaman, peralatan, aktiviti pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan, kesenian dan juga kebudayaan. Okey, kita tengok. Yang pertama, tempat kediaman. Ni ada beberapa. Kita ikut zaman lah sini. Contohnya, zaman Paleolitik. Ini dia memberi contoh di Gua Niah, Sarawak contohnya. Tempat utama dia adalah gua dan juga lubang di bawah tanah. Jadi selain daripada tu mereka manusia pada zaman itu dia berlindung di bawah pokok dan juga tempat yang diperbuat daripada ranting kayu. Kamu boleh baca ni. Ini pun sama juga. Okey, zaman Mesolitik. Jadi zaman Mesolitik ni ada apa? Zaman Mesolitik ni, kalau ikut buku teks ni, dia bagi contoh di Gua Franchetti di Greece. Jadi dia cerita dia zaman Mesolitik ni manusia pun mendiami gua dan juga lubang di bawah tanah. Mereka juga berlindung daripada menggunakan tempat yang diperbuat daripada ranting kayu. Selain itu juga tumpuan pertempatan mereka di pinggir sungai dan laut bagi memudahkan mereka untuk mendapatkan makanan. Seterusnya zaman Neolitik. Ini contoh ilustrasi rumah masyarakat Neolitik di Ban Khao di Thailand. Jadi mereka tinggal, kalau zaman Neolitik ni mereka sudah tinggal secara menetap. Jadi kawasan mana yang mereka menetap? Jadi kawasan di
lembah sungai, pesisir pantai, ya, mereka membuat rumah. Kalau kita tengok zaman Paleolitik dengan Mesolitik tadi, mereka tinggal di gua, dan juga di dalam lubang bawah tanah. Di zaman Neolitik mereka sudah mula menetap dan juga membina rumah. Zaman logam pula macam mana? Ni contohnya penempatan bena di Flores di Indonesia. Pada zaman logam ni mereka sudah pandai untuk bina kediaman yang lebih moden lah kita kata. Mereka dah mula menggunakan batu dan juga tanah liat serta kayu. Selain itu juga mereka meletak di lembah sungai, pesisir pantai dan juga di kawasan tanah tinggi. Ini kamu boleh baca, kadang-kadang ditanya dalam soalan, dia suruh ceritakan macam mana tempat kediaman zaman Paleolitik contohnya. Apakah persamaan tempat kediaman zaman Paleolitik dengan zaman Mesolitik contoh, ataupun nyatakan tempat. Jadi kamu kena boleh baca dan kamu boleh tahulah. Ni tak perlu cikgu nak terangkan, kamu boleh baca ni di dalam buku teks kamu. Okey, yang kedua, peralatan. Peralatan ni kamu boleh tengok pada muka surat 53. Okey, kalau zaman Paleolitik macam mana? Zaman Paleolitik, manusia pada masa itu membuat peralatan daripada batu, daripada kayu, daripada tulang haiwan. Peralatan-peralatan ni dalam bentuk yang sedia ada, ringkas dan kasar pembuatannya. Jadi macam mana bentuk batu tu, cuma mungkin berubah sikit je. Jadi dia lebih kepada bentuk sedia ada, sebab manusia pada zaman tu dia memang tak tahu lagi macam mana nak mengolah dengan lebih baik. Okey, kalau zaman Mesolitik masih lagi ada, diperbuat daripada kayu, batu dan juga tulang haiwan, tapi pembuatan dia tu lebih halus dan juga lebih kemas. Jadi ada juga alatan yang lebih kecil yang dipanggil sebagai mikrolit. Mikrolit ni apa? Mikrolit ni adalah artifak batu kecil yang nipis, yang sisi dia tajam dan juga bergigi. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, pada zaman Mesolitik ni manusia menggunakan panah. Dah ada panah masa tu untuk buru binatang dan juga pandai membuat perangkap untuk tangkap ikan. Jadi kamu boleh baca, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, untuk zaman Neolitik. Zaman Neolitik ni dia kata apa, lebih berseni lah, lebih halus dia punya hasil tangan dia. Pada masa ini dah ada pelbagai peralatan termasuk alat menggali dan juga ada roda. Okey, dan yang terakhir adalah zaman logam. Zaman ni manusia dah mula cipta peralatan logam. Dia pembuat masa ni juga dah berlaku proses pembuatan yang seiring dengan pengetahuan manusia pada masa itu, yang memiliki tahap kehidupan yang lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Jadi peralatan zaman ini terdiri daripada tembaga, gangsa dan juga besi. Jadi ini kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, pengumpulan makanan. Ini pun dia berbeza mengikut peredaran zaman. Ini kamu boleh tengok pada muka surat 54. Zaman Paleolitik macam mana? Zaman ni merupakan orang kata apa, mengumpulkan makanan ni aktiviti penting. Jadi selain daripada buru binatang, mereka turut mengumpulkan makanan seperti buah-buahan, cendawan, bijiring, pucuk tumbuhan dan juga tumbuhan liar di dalam hutan. Ni kamu boleh baca lah ni. Zaman Mesolitik ni macam mana pula? Masih lagi menjalankan aktiviti kumpul makanan. Jadi mereka kumpul kerang dan juga siput. Macam mana dibuktikan? Ia dibuktikan melalui penemuan yang ditemui di pinggir sungai dan juga laut. Sini ada contoh ni, kalau kamu tengok ni, tompokan kulit siput dan juga kerang zaman Mesolitik di Sumatera, Indonesia. Okey, zaman Neolitik ni manusia dah mula menjalankan aktiviti pertanian, dah ada aktiviti penternakan. Sebab masa zaman Neolitik ni mereka dah mula ada orang kata apa,
mereka telah mula mendiami sesuatu kawasan itu secara tetap. Jadi mereka menjalankan aktiviti pertanian dan juga penternakan. Ni contohlah ni gambar ni. Ni pun kamu kena tahu. Okey, zaman logam pula macam mana? Zaman logam ni dah mula ada orang kata apa, dah maju sikitlah. Dah mula ada sistem barter. Sistem barter, orang kata apa, sistem pertukaran barang. Kegiatan ini membolehkan mereka memperolehi makanan yang mencukupi. Ni kamu boleh bacalah. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, kegiatan ekonomi pula. Zaman Paleolitik macam mana? Ini kamu boleh tengok muka surat 55. Okey, zaman Paleolitik ni mereka bergantung kepada sepenuhnya sumber alam semula jadi hidup secara nomad. Cari makanan, kongsi sama-sama. Jadi kegiatan ekonomi dia lebih kepada sifat menyara diri. Apa dia nomad? Nomad ni adalah kaum yang selalu berpindah randah. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, Mesolitik pula. Ni ada contoh ni, lukisan di gua Las Chaux di Montignac di Perancis, yang memaparkan kata apa, kegiatan memburu binatang. Jadi zaman Mesolitik ni mereka masih lagi mengutip hasil hutan, memburu binatang dan juga menangkap ikan. Jadi perkongsian kegiatan ekonomi ni masih berlaku. Okey, zaman Neolitik. Zaman ni manusia tak lagi menggunakan sumber alam. Sebaliknya mereka dah pandai hasilkan makanan melalui kegiatan pertanian dan juga penternakan. Jadi aktiviti perdagangan dan dengan menggunakan sistem barter, sistem bertukar-tukar tu, dan wujud juga pengkhususan kerja. Zaman logam pula, di bawah ni zaman logam, masa ni dah lebih maju. Ada aktiviti pertanian, peternakan, perdagangan, pertukaran barang, dah jadi kegiatan utama penduduk pada masa itu. Selain itu juga ada kegiatan pembuatan pertukangan yang turut berkembang. Jadi ni kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, organisasi sosial. Zaman Paleolitik ni macam mana? Zaman Paleolitik ni ni kamu boleh tengok pada muka surat 56. Okey, zaman Paleolitik ni manusia lebih bertumpu hidup dalam kelompok yang kecil. Jadi terdiri daripada gabungan beberapa keluarga dan masih dalam keadaan nomad, iaitu berpindah randah. Okey, Mesolitik pula macam mana? Mesolitik ni masih lagi dalam kelompok kecil, tapi masih lagi hidup secara nomad dan juga belum mempunyai sebuah organisasi yang sosial yang tersusun. Okey, Neolitik pula. Neolitik, manusia dah mula menetap dan telah wujud sistem sosial. Jadi ada ketua yang dipilih dalam kalangan mereka ni, dan pada masa itulah bermulanya pembahagian dalam sosial. Ada golongan atasan, ada golongan bawahan. Jadi benda ni menjadikan munculnya organisasi kehidupan yang lebih teratur. Ni kadang-kadang ada dalam soalan. Jadi kamu kena tahulah kalau berkaitan dengan organisasi sosial. Okey, zaman logam pula macam mana? Zaman logam, masa ni kehidupan manusia ni lebih tersusun. Ni. Jadi ada pemimpin yang lebih bertanggungjawab, lebih pintar dan dapat selesaikan apa-apa sebarang masalah yang timbul. Jadi ada aturan kehidupan. Jadi masa tu dah ada terbentuknya sistem pentadbiran. Okey, ni pun kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, kepercayaan. Kepercayaan ni macam mana? Ni kamu boleh tengok pada muka surat 57. Okey. Kalau zaman Paleolitik, masa ni manusia amalkan kepercayaan animisme. Apa animisme? Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu di bawah sekali. Animisme ni dia percaya pada setiap benda yang mempunyai kuasa dan juga semangat. Masa tu tak ada agama lagi. Jadi mereka percaya benda-benda tu yang dapat menentukan kehidupan manusia. Contohnya macam petir, kilat, guruh, angin, hujan, matahari, pokok, bukit,
Pada masa tu zaman Paleolitik. Tu pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, zaman Mesolitik ni macam mana? Zaman Mesolitik pula sama juga, masih mengamalkan kepercayaan animisme. Okey, zaman Neolitik. Zaman Neolitik ni dah ada wujudnya ritual yang dilakukan bagi mewujudkan pendamaian dengan kuasa alam dan juga amalan sembah menyembah. Jadi masa tu masyarakat pada zaman Neolitik ni dia percaya wujudnya kehidupan selepas mati dan juga orang yang telah mati tu diuruskan dengan teliti dan dapat dikebumikan dengan sempurna. Ini kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, zaman logam pula macam mana? Zaman logam ni penyembahan manusia terhadap kuasa alam ni makin jelas. Jadi ada binaan-binaan khusus yang diwujudkan bagi menjalankan aktiviti ritual untuk sempurnakan kepercayaan mereka. Jadi kalau kamu tengok tadi 4 ni dia berbeza mengikut zaman. Ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, baik. Yang terakhir adalah kesenian dan kebudayaan. Ni pun kamu kena tahu kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Contohnya zaman Paleolitik, mereka menghasilkan lukisan yang di dinding gua. Lukisan ni bersifat realisme. Apa dia realisme ni? Dia menggambarkan kehidupan sebenar, bukan hayalan. Jadi kalau zaman Mesolitik pula, lukisan masih lagi melukis di dinding gua. Jadi masa tu kesenian tu saja yang wujud pada masa itu. Okey, zaman Neolitik pula macam mana? Zaman Neolitik ni selain daripada lukis kat gua, kesenian dapat dilihat melalui penghasilan corak pada tembika. Pada masa tu dah ada pola-pola geometri yang merupakan pola utama yang dikenali sebagai simbolisme, iaitu lambang kepada sesuatu perkara ataupun erti tertentu. Okey, zaman logam pula macam mana? Zaman ni manusia mementingkan nilai estetika dan menghasilkan pelbagai peralatan yang berpada fungsi tertentu. Contohnya macam gendang, gansa, dan dihiasi dengan pola hiasan yang lebih menarik. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugas yang telah cikgu berikan. Jika anda faham dan berminat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi untuk subtopik yang akan datang. Itu sahaja. Terima kasih. Bye-bye.